Assalamualaikum anak-anak permata Pak UKM yang cikgu kasih sekalian. Okey, pagi ni kita berjumpa dalam sesi PDPR mata pelajaran sains. Okey, untuk kelas yang ke-6. Yang sebelum ni, yang 5 kelas sebelum ni PDPR kita sebelum bersemuka hari tu. Okay, jadi hari ni kita sambung kelas yang ke-6. Okey, cikgu harap semua bersedia dan dapat menonton video PDPR cikgu ini. Okey, selamat belajar semua. Jadi kita sambung unit 6. Okey, secara bersemuka kita dah belajar sampai unit 5 cahaya. Okey, sebelum cuti hari itu. Sekarang untuk PDPR kita akan belajar tentang bunyi. Okey, mari kita tengok muka surat 111. Okey, buku teks kamu. Okey, apakah bunyi yang dapat kamu perhatikan dalam situasi di bawah? Okey, tengok di bawah gambar tu kan, ada macam-macam bunyi. Okey, tengok dari atas sebelah kanan, kur kur kur. Okey, bunyi burung. Okey, burung merpati. Bunyi burung merpati. Lepas tu ada penjual tu kan, dia panggil mari mari, itu pun bunyi juga. Okey, bawah tu ada bunyi kucing. Ada orang berbual menggunakan telefon. Okey, sebelah kiri kamu tu, okey, ada orang sedang bermain gitar. Okey, bunyi gitar. Lepas tu dia menyanyi. Okey, lepas tu ada bunyi kereta, horn kan. Okey, jadi semua ni adalah bunyi. Okey, kita tengok muka surat seterusnya. Okey, getaran dan bunyi. Faris dan rakan-rakannya membuat persembahan pancaragam di sekolah. Perhatikan situasi di bawah. Okey, tengok ada seorang kawan Faris tu. Okey, dia main seruling. Tiupan. Apabila seruling ditiup, udara di dalam seruling bergegar. Okey, ni kamu boleh try ni kan. Semua kamu dah asalnya semua dah ada recorder kan yang kamu beli tu. Okey, tengok pula ketukan. Okey, ketukan. Tengok ada murid perempuan tu, dia ketukan. Apabila xilofon diketuk, bar xilofon bergetar. Okey, seterusnya tengok tepukan. Kepingan simbal tu yang bulat tu, simbal ni ya. Yang ni ya. Okey, simbal. Okey, kepingan simbal bergetar apabila ditepuk. Okey, tengok okey, tengok murid ni, petikan atau gesekan. Okey, ni buat ni. Okey, petikan atau gesekan. Tali yang dipetik atau digesek bergetar. Okey. Okey, nampak tak? Bawah tu ada soalan. Berdasarkan situasi di atas, bagaimanakah bunyi dihasilkan? Nampak tak? Okey, ada 4 jenis alat muzik yang dimainkan. Okey, semuanya bergetar. Okey, nampak tak? Getar. Jadi bagaimana bunyi dihasilkan? Siapa boleh jawab? Bunyi dihasilkan melalui getaran. Okey, getaran. Tengok muka surat seterusnya. Okey, yang ni muka surat 113 ni. Okey, senang saja. Yang ni tak payah buat dalam buku. Kamu cuba buat sendiri di rumah. Menggunakan hanger saja. Okey, penyangkut baju. Boleh baca, faham betul-betul.
Okey, cuba buat di rumah. Okey. Okey, selamat mencuba. Okey. Seterusnya muka surat 114. Bunyi bergerak. Faris, Teruni dan Melan boleh mendengar bunyi loceng penjual aiskrim walaupun mereka berada pada kedudukan yang berbeza. Mengapa? Okey. Walaupun mereka berada pada kedudukan yang berbeza, mereka boleh mendengar bunyi loceng daripada penjual aiskrim kerana bunyi bergerak ke semua arah. Okey. Kena ingat satu bunyi bergerak ke semua arah. Okey. Perhatikan pula situasi di bawah. Okey, tengok yang bawah ni. Yang bawah ni kan. Okey, ni suasana di sekolah ni. Kamu pun lama tak dengar bunyi loceng sekolah ni. Cuti sekolah lagi 2 minggu pula. Lagi lama lah kamu tak dengar bunyi loceng sekolah kan. Okey. Sudah waktu rehat lah. Kan. Seorang murid tu cakap, beratur dulu kawan-kawan. Ni mungkin ketua murid, ketua kelas ataupun penolong ketua kelas. Okey, masa sudah tamat, kita sambung kelas esok. Ni cikgu Ustaz kata dah bunyi loceng kan, dah dengar bunyi loceng. Okey, masa sudah tamat. Okey, mengapakah bunyi loceng sekolah dapat didengar oleh semua murid-murid di atas? Jawapannya sama macam di atas ni lah. Ya. Okey. Bunyi bergerak ke semua arah. Okey. Tengok muka surat seterusnya. Muka surat 115. Okey, bunyi boleh dipantulkan. Faris dan keluarganya baru sahaja berpindah ke rumah baru. Ketika dia bercakap di dalam bilik yang kosong, dia mendengar semula suaranya. Okey. Disebut apa tu? Disebut hello, hello, hello. Okey. Apabila bunyi terkena pada suatu permukaan yang keras, bunyi akan dipantulkan semula. Ingat tu. Okey. Tengok gambar ni. Okey. Arah bunyi gerakan. Yang color biru tu kan, yang anak panah ni. Okey, arah bunyi bergerak. Okey, arah bunyi bergerak terkena permukaan yang keras. Okey, kemudian dipantulkan. Okey, nampak tak yang color merah ni? Okey. Arah pantulan bunyi. Okey. Perhatikan contoh pantulan bunyi yang lain di sekeliling kita. Okey, yang pertama itu menjerit dalam gua. Siapa yang bisa pergi gua? Okey, gua Kelam ke, kan? Okey, menjerit di dalam gua. Okey, sama jugalah dipantulkan. Okey, bunyi itu dipantulkan. Menjerit di dalam dewan yang kosong. Sama jugalah. Bunyi dipantulkan. Macam dewan sekolah kita tak boleh. Okey. Dewan sekolah kita ni dewan terbuka. Dia kena dewan yang tertutup. Okey. Okey, seterusnya tengok muka surat 116, fenomena pantulan bunyi. Okey. Pantulan bunyi berlaku di sekeliling kita. Pantulan bunyi digunakan oleh manusia dan haiwan dengan pelbagai cara. Apakah fenomena pantulan bunyi yang berlaku di sekeliling kita? Okey. Yang pertamanya gema. Kalau tengok muka surat 116 tu gema. Kalau tengok muka surat 117, ultrasonic. Okey. Dan satu lagi sonar. Okey. Kita tengok dulu gema. Okey, gema. Gema ialah bunyi yang terhasil apabila bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Contoh macam gambar ni lah. Okey. Bunyi dipantulkan apabila terkena pada permukaan yang keras. Kemudian bunyi itu dipantulkan. Okey. Seterusnya ultrasonic. Ultrasonic ialah bunyi yang tidak dapat didengar oleh manusia tetapi dapat didengar oleh haiwan seperti kelawar, ikan lumba-lumba,
dan pause untuk memandu arah dan mengesan lokasi masing-masing. Ni kelebihan yang Allah bagilah dekat haiwan-haiwan yang cikgu sebut tadi. Okey, ultrasonic tu. Okey. Seterusnya sonar. Sonar ialah teknologi pantulan bunyi ultrasonic yang digunakan untuk mengesan objek di dalam air. Okey. Okey, muka surat 118. Okey, bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan. Bunyi memberikan pelbagai kesan kepada kehidupan kita. Apakah bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan kita? Perhatikan situasi di bawah. Okey, situasi yang pertama. Okey. Bunyi suara membolehkan kita berkomunikasi. Okey, macam sekarang lah cikgu berkomunikasi tapi sehala saja kan. Okey. Ni cara berkomunikasi lah. Okey. Bunyi muzik boleh menghiburkan. Okey, semua orang suka dengan muzik, kan? Dengar lagu, kan? Okey, dia menghiburkan. Okey. Situasi yang kedua. Bunyi siren ambulans memberikan isyarat kecemasan. Okey, kalau siapa yang ada pengalaman masa tengah-tengah menunggu lampu isyarat ke, ataupun di tengah memandu, ayah ataupun ibu kamu memandu, kalau dengar siren ambulans ni, semua akan memberi laluan. Okey, semua bagi signal ke tepi dan memberi laluan kepada ambulans. Okey, sebab apa? Sebab kecemasan. Okey. Situasi ketiga, bunyi deringan telefon memberikan maklumat ada panggilan masuk. Okey, ni kalau siapa yang ada handphone tu, okey, dengar je bunyi masuk, kita tahulah ada panggilan, kan? Okey. Situasi yang keempat, okey, persekitaran yang bising menyebabkan kita sukar berkomunikasi. Okey, awak cakap apa awak cakap, tak dengar lah. Contohnya kita pergi ke pasar, okey, ataupun kita pergi ke rumah kenduri, kan? Bila tu ada DJ dia pasang lagu kuat, jadi kita nak cakap dengan kawan-kawan kita ataupun saudara mara kita tu kurang jelas sebab bunyi bising yang bunyi muzik ataupun bunyi lagu yang terlalu kuat. Okey. Seterusnya, situasi yang kelima. Bunyi bising kenderaan boleh mengganggu ketenangan dan menyebabkan tekanan emosi. Bising, kan? Sebab tu kalau kamu tinggal di kampung, balik kampung ke, kan? Ni raya tak ada di kampung. Kalau balik kampung, tenang je, aman je, kan? Jauh daripada bunyi kenderaan, kan, yang bising. Okey. Seterusnya, situasi ke-6. Bunyi bising yang didengar secara kerap atau terlalu kuat boleh menyebabkan masalah pendengaran. Okey, hati-hati ya, takut rosak pendengaran kita. Okey. Cuba kamu kenal pasti dan jelaskan bunyi berfaedah dan bunyi yang memudaratkan dalam situasi di bawah. Okey, ada gambar di bawah tu, kamu boleh tengok. Okey, apa yang bunyi yang berfaedah dan apa yang bunyi yang memudaratkan. Okey. Seterusnya, muka surat 120, mengurangkan pencemaran bunyi. Bunyi yang terlalu kuat atau bunyi yang tidak diingini dapat dikurangkan supaya lebih senyap atau kurang jelas. Perhatikan situasi di bawah. Okey, situasi yang pertama. Petugas di landasan kapal terbang menggunakan pelindung telinga. Nampak tu? Ya, tengok tu. Nampak tu? Dia menggunakan pelindung telinga. Okey. Untuk apa? Untuk melindungi telinga supaya tidak rosak, okey, akibat bunyi pesawat yang terlalu kuat. Okey, situasi kedua. Penyerap bunyi seperti permaidani, langsir dan tingkap boleh mengurangkan getaran bunyi. Bagaimanakah kamu dapat mengurangkan bunyi bising kenderaan daripada memasuki bilik tersebut? Jelaskan. Okey, cuba fikir-fikirkan. Nanti dapat jawapan PM cikgu. Okey, nak tengok kamu punya pendapat kamu. Okey, ni cikgu seorang je duk cakap, kan? Nanti PM cikgu. Okey, kan kamu semua Pak UKM kan semua cakap pandai semua.
dalam kelas tu, pok pek cakap tak berhenti pun ada. Semua pandai cakap ni. Okey, nanti PM cikgu. Okey. Okey, situasi yang ketiga, bagaimanakah penggunaan pokok boleh membantu mengurangkan pencemaran bunyi di persekitaran kita? Okey, ni kamu boleh Google. Nanti PM cikgu. Okey. Siapa PM cikgu nanti buka sekolah nanti cikgu nak bagi hadiah. Kamu Google sekarang ni mudah saja. Google saja, kena usaha. Takkan semua cikgu nak bagi kan jawapan. Okey, kamu Google, kamu cari. Okey, nanti PM cikgu. Okey. Kalau dapat jawapan yang betul, cikgu bagi hadiah. Okey, nanti jumpa masa buka sekolah. Okey. Seterusnya, uji minda. Uji minda muka surat 122. Sikit saja, satu muka surat saja ni. Itu pun ada 5 soalan saja. Okey. Baca betul arahan. Lepas tu tengok nombor 1 tu kan. Okey, ada gambar, kamu tak perlu lukis. Tapi kalau kamu boleh lukis, okey, silakan. Tak ada masalah. Nak lukis pun boleh, nak tulis pun boleh. Contohnya A tu kan, kamu buat kotak, kamu tulis bermain gitar. Okey. Yang B tu pula meniup trompet. Yang C tu bermain xilofon. D tu menepuk tangan. Yang E tu bermain biola, ataupun menggesek biola. Kan? Okey, kamu tulis buat dalam kotak saja. Lepas tu kamu sesuaikan, okey. Yang nombor 2 getaran mengasih. Okey. Kamu buat saja jawapan dia. Yang ketiga tu rasanya boleh kot lukis orang, 2 orang tu buat simple-simple je, orang lidi pun tak apa. Okey, kalau kamu ada printer boleh print lah. Untuk soalan nombor 1 dan nombor 2 tu kamu boleh print. Okey, tapi cikgu nak print potong gambar saja tanpa dalam buku. Jangan buat macam sebelum ni, print satu muka surat tanpa terus. Kalau kamu nak cetak, okey, kamu gunting gambar saja. Yang lain kena salin. Salin dalam buku panjang tu. Okey. Buatlah sampai nombor 5. Baik, setakat ini saja kelas PDPR kita untuk pagi ni. Jadi cikgu harap kamu semua dapat belajar dengan baik untuk semua mata pelajaran sepanjang PDPR ni. Okey, dan cikgu nak pesan, okey, jaga diri baik-baik, stay safe, stay at home, selalu cuci tangan, okey, jaga kesihatan sama, okey, dan yang penting jaga kesihatan mental. Okey, jangan stres, relax, okey, tenang-tenangkan fikiran, okey, enjoy yourself. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.